keluarga kita dulu. Keluarga dulu. Kemudian kita melihat kepada jiran kita, melihat kepada kawasan tempat tinggal kita, daerah kita dan sebagainya lagi, kawasan negara kita, negeri kita. Dan itu yang lebih utama yang kita kena lihat. Di samping kita tidak meninggalkan juga tempat-tempat yang lebih jauh, tetapi kita jangan meninggalkan kawasan-kawasan yang lebih dekat dengan kita untuk kita berikan sumbangan. Sumbangan dalam bentuk, dalam konteks ini, korban. Dia merupakan suatu hukum sunat muakkad kepada golongan yang berkemampuan. Dan kalau boleh makna kata golongan yang berkemampuan ni, dia membuat korban ni setahun sekali. Setiap tahun. Maknanya itu suatu yang sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sememangnya bila kita memberikan sumbangan, pengorbanan ni, ia merupakan suatu yang diberikan ganjaran yang besar di sisi Allah, bahkan Allah akan ganti. Di mana Allah menyatakan wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Dan apa-apa yang kamu sumbangkan daripada sesuatu, maka Allah akan ganti. Maka lebih berkat kita punya harta kita, kemudian apa yang kita perolehi daripada rezeki itu, Allah akan berkati, makna kata akan ada lebih. Ini merupakan suatu yang perlu kita lihat. Dan juga dari samping itu, kalau kita lihat, ia merupakan suatu bentuk dakwah kepada golongan lebih-lebih lagi saudara baru, yang mana mereka ini sangat memerlukan kepada perhatian daripada kalangan orang-orang Islam yang sudah lama memeluk Islam. Dan kita bimbang juga rangkaian-rangkaian golongan-golongan yang bukan Islam, yang memang mereka akan cari kesempatan melihat kepada kedaifan, kemiskinan itu, maka mereka akan masuk untuk memberikan sumbangan dalam bentuk harta benda dan sebagainya. Akhirnya akan dapat menarik mereka kepada agama mereka. Jadi inilah suatu perkara yang perlu kita lihat agar agama mereka itu terpelihara dan juga mereka mendapat perhatian daripada kalangan kita umat Islam yang mungkin kita berada, kita ada lebih sikit, maka kita sumbangkan, dan semua itu ada kelebihan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Itu dikata orang tu, kita nak jadi hamba Allah yang bijak, ya. Kerana bila kita memberi sekarang, insyaAllah, bukan kalau tak sekarang pun akan datang, akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan waktu ini kita akan berhenti rehat seketika, Ustaz, ya, Tuan Haji. Kita akan sambung kembali Prihatin untuk anda. Teruskan bersama kami di Hikmah FM, pilihan utama anda. Hikmah FM, pilihan utama anda. Prihatin kembali waktu ini untuk kita berkongsi lagi untuk program yang bakal berlangsung, program ibadah korban di pedalaman Sabah, bersama dengan Setiausaha 1 Muslim Care Tuan Haji Abdul Razak dan juga Ustaz Muhammad Hadi Talha waktu ini berkongsi dengan anda. Dan juga buat anda yang ingin sama-sama turut berinteraksi juga, dialu-alukan untuk anda sama-sama hubungi kami di 0362051500. Tidak ketinggalan di Facebook IKIM FM sendiri untuk anda tinggalkan komentar anda di sana. Dan satu lagi medium untuk anda sama-sama berkongsi, insyaAllah, di SMS IKIM FM sendiri dengan mengatakan persoalan anda dan hantar ke 39111. Dan waktu ini bila bercakap tentang program ini, Tuan Haji, ya, kenapa Sabah yang dipilih sebenarnya, bukan di negeri-negeri lain? Seperti yang saya sebut pada awal tadi, kita mulakan dengan program misi dakwah dan juga bantuan kemanusiaan. Jadi kita pilih Sabah, dan kalau saya boleh sebutkan sekali juga Sarawak, di mana kita lihat ramai saudara baru di sana yang pada asalnya mereka ni adalah kaum Bidayuh, Kadazan bagi Sabah, Bidayuh di Sarawak. Dan terdapat ramai yang telah memeluk agama Islam, tetapi mereka ini terabai, kehidupan mereka terabai. Jadi atas dasar itu kita memilih Sabah dan Sarawak ini untuk misi dakwah kita. Dan sebenarnya Sabah dan Sarawak ni amat luas, ya. Untuk kalau kita Muslim Care saja untuk pergi memang tak boleh menampung. Sebab kalau saya tak silap, pengarah JAKIM Sabah pernah sebut ada 400 kampung saudara baru di Sabah sahaja. Jadi kalau kita nak pergi macam tahun ni, kita cuma boleh pergi 2 atau 3 kampung saja untuk korban. Sebab pertama masalah logistik, keduanya masa yang terhad untuk korban tu ada 3 hari saja. Jadi kita tak boleh nak pergi kampung yang banyak. Jadi apabila kita mengadakan program dakwah di sana,
seperti yang saya sebut tadi, kita tahun lepas kita dapati rupa-rupanya kampung ini seperti yang Ustaz Hadi sebut tadi, dah 20 tahun menganut agama Islam, tidak pernah tidak pernah menerima daging korban, apa lagi untuk melakukan ibadah korban, kan? Jadi terima pun tak pernah. Jadi untuk mereka yang dhaif ini untuk melaksanakan ibadah korban jauh sekali. Jadi atas dasar itu kita memilih kedua negeri ini. Itu dia, kita nak sebar-sebarkan rasa kasih sayang kita ya sama Islam. Dan waktu ini juga insya-Allah untuk sama-sama kita dengarkan rakan-rakan pendengar kita di talian untuk sama-sama berinteraksi di 0362051500. Kita ada pemanggil waktu ini, pemanggil pertama. Assalamualaikum. Bersedia rakan pendengar. Assalamualaikum. 6205. Letak telefon jauhkan diri daripada radio ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya pergi sana. Ini Kamal daripada Seremban. Encik Kamal dari Seremban, silakan bercakap dengan tetamu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, ini satu program yang cukup gembira Ustaz. Saya disebabkan Sabah. Dan saya baru balik daripada Sabah. Seminggu saya duduk, saya hantar anak ke belajar di Sabah. Kali pertama kita pergi Sabah dan kita tahu kedaifan dan orang Islam di sana, terutama bukan saja di pendalaman, di bandar-bandar pun sekali. Dan saya terperanjat keadaan di Sabah, keadaan orang Islam. Nah, ini satu program yang memang mengalu-alukan dan saya mengucapkan terima kasih dan ingin mengambil bahagian sebagainya. Dan Ustaz beritahu tadi satu perkara yang baik adalah kebanyakan orang anggapkan program korban adalah sekadar umur hidup sekali dan kalau kita mampu pun di Malaysia tidak ada orang. Ya, kalau kita buat perbandingan di Malaysia Semenanjung, ada yang teman-teman dai sedemikian. Di bandar-bandar dan taman-taman yang mewah kemungkinan tidak. Dan ini satu program yang baik dan diucapkan terima kasih dan insyaAllah sama-sama kita mengambil bahagian dan Sabah memerlukan bantuan dan kemungkinan besar Sabah dan teman-teman lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz nak komen sedikit ke? Yes, memangnya kita sangat mengalu-alukan sokongan daripada semua pihak untuk menyokong program kita, anjuran Muslim Care Malaysia ni, sebagai memanglah kalau kita nak memang kita sumbangan kita ni dalam bentuk harta benda, dalam bentuk tenaga, idea, pemikiran dan sebagainya. Maka masing-masing boleh memberikan sumbangan masing-masing. Betul. Ini merupakan perkara yang memang dituntut dalam Islam atas dasar untuk kita menegakkan agama Allah dan untuk kita memberikan pertolongan kepada mereka yang sangat memerlukan. Ya, itu dia komen daripada Ustaz. Dan mungkin juga bila cakap tentang nak sama-sama kata orang tu berkongsi ya pahalanya, ya nak ambil bahagian tu, mungkin Tuan Haji boleh nyatakan kat mana ataupun macam mana sebenarnya nak dapatkan ataupun nak memberi sumbangan untuk ataupun nak berkorban ya, nak dapatkan nak mengambil bahagian bagaimana? Okey, kita ada beberapa cara. Salah satu daripadanya adalah melalui Facebook kita, iaitu Muslim Care Malaysia Society. So boleh lawati Facebook tersebut dan boleh dapatkan ataupun download borang yang kita sertakan di situ. Dan boleh email borang tersebut dan masukkan ataupun bank in duit sumbangan ke dalam akaun kami. Cara kedua ialah boleh menghubungi saya sendiri di talian 011 1571 1581. Saya ulangi, 011 1571 1581. Dan boleh juga message atau SMS kepada saya, alamat email, dan kita akan emailkan borang penyertaan kepada peserta dan kita juga nyatakan nombor akaun bank di situ. Jadi jika ingin maklumat lanjut, memandangkan masa yang kita ada ni begitu terhad, nak kita jelaskan semua memang tak cukup masa. Jadi yang terbaiknya boleh hubungi saya atau lawati Facebook Muslim Care untuk dapatkan maklumat yang lebih lanjut. InsyaAllah. Dan bagi Tuan Haji dan Ustaz sendiri ya, apa harapan untuk program ini nanti? Silakan. Ya, harapan kita memanglah cukup tinggi sekali untuk menjayakan program ini.
Dan sememangnya kita sangat memerlukan sumbangan daripada semua pihak. Dan ia merupakan alat untuk kita menjayakan program ini. Dan memang kita sebutkan tadi bahawa ia bukan setakat sebagai satu bentuk korban dalam bentuk harta benda. Bahkan juga di samping itu kita ada juga program-program dakwah yang akan kita selitkan kepada golongan-golongan saudara baru ini. Di samping ada kuliah pengajiannya, ilmu ceramahnya, tazkirahnya, kemudian juga di samping ada dialog dan sebagainya. Ini merupakan perkara yang kami buat juga. Di samping kita mengagihkan daging korban itu, maka kita perlukan juga untuk memberikan sumbangan dari sudut ilmu untuk mereka. Dan memang mereka ni bukan setakat jahil dari sudut harta benda, mereka ni kurang ataupun miskin dari sudut harta benda, bahkan mereka miskin dari sudut ilmu pengetahuan. Dan sememangnya kalau kita lihat tenaga-tenaga ustaz, penceramah, dia memang tidak cukup, tidak memadai untuk masuk ke pedalaman dan sebagainya. Maka inilah salah satu daripada kemampuan yang ada untuk kami lakukan. Mudah-mudahan tuan-tuan dan perempuan semua dapat memberikan sokongan kepada kami, InsyaAllah. Daripada Tuan Haji sendiri untuk program ini? Ya, memang tinggi harapan kami memandangkan seperti yang saya sebut tadi, banyak kampung ada terdapat di Sabah saja terdapat 400 kampung mu'alaf, kampung saudara baru, yang kita memang kalau bergerak sendiri memang tak mampu untuk pergi ke semua 400 kampung tersebut. Jadi bab kata orang, kita tak dapat buat semua, kita buat sikit. Betul. Ya, jadi dan harapan kita NGO-NGO lain di luar sana juga dapat menurut serta dalam program seperti ini dan pergi ke kampung-kampung yang lain. Dan harapan Muslim Care ialah sebab kita bukan saja pergi ke sana untuk melaksanakan ibadah korban, tetapi pada masa yang sama kita yang penting sekali melaksanakan program dakwah kepada yang bukan Islam. Seperti yang Ustaz Hadi sebutkan tadi, mereka ini begitu daif dan juga kurang ilmu pengetahuan, ilmu agama. Jadi itu yang lebih penting bagi kita, yang jangka masa panjang, di mana korban ini hanya setahun sekali saja. Tapi untuk dakwah ini ia berpanjangan, ya, sehingga akhirat. Dan untuk jangka masa panjang dalam dakwah ini, Muslim Care telah menubuhkan sebuah kalau saya boleh masukkan sedikit, kita telah menubuhkan sebuah ma'had tahfiz Mawadah Muslim Care di Lembah Beringin. So di situ kita sekarang ini baru saja dimulakan pada bulan April tahun ini, dan sekarang kita terdapat 15 orang pelajar dan kesemuanya daripada Sabah. Dan pelajar-pelajar ini adalah daripada pedalaman-pedalaman Sabah, saudara-saudara baru yang kita bawa ke sini mengajar mereka. Dan harapan kita selepas mereka dah khatam, dah selesai, dah habis mendapat ijazah, mereka akan balik ke kampung halaman mereka sendiri untuk meneruskan usaha dakwah ini. Jadi itu yang harapan kita untuk jangka masa panjang. Itu dia. Dan bagaimana yang Tuan Haji nyatakan tadi, ada 400 buah kampung. Kalau tahun ini dapat buat 2 kampung je, maknanya kita memerlukan 200 tahun lagi, ya, untuk habis, kata orang tu, satu seluruh kampung kita cover. Tapi apa salahnya, ya, bagi anda yang di luar sana berkemampuan, ya, kita buat ramai-ramai, kita meriahkan mereka, saudara-saudara baru kita, insya-Allah. Dan ini merupakan satu usaha yang sangat murni. Mudah-mudahan dapat dijadikan diikut jejak langkah ini, ya, untuk rakan-rakan yang lain juga. Dan bagi anda yang ingin turut serta, bolehlah hubungi talian yang telah dikongsikan sebentar tadi di 011-1571-1581. Saya ulangi, 011-1571-1581. Dan juga waktu ini jika anda berada di komputer anda, sama-sama layari kami di Facebook. Boleh juga terus saja ke Muslim Care Malaysia Society, telah pun kita tag di sana laman Facebook mereka untuk sama-sama download borang, ya Ustaz Tuan Haji? Downloadkan borang dan hantar kepada mereka untuk sama-sama kita berkongsi bersama dengan rakan-rakan yang lain. Dan nampaknya kita pun dah sampai ke penghujung pertemuan. Saya ucapkan terima kasih kepada tetamu-tetamu atas kata orang tu informasi pada petang ini, perkongsian bersama rakan pendengar. Sampai kita bertemu lagi lain masa. Selamat maju jaya juga untuk program ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan buat anda, teruskan kesetiaan anda bersama kami di IKIM FM. Kita tinggalkan anda dengan tangan-tangan amal daripada Akil Hai. Mudah-mudahan tangan-tangan kita ini menjadi saksi kita di sana nanti.
nanti sebagai satu amal jariah juga untuk kita sama-sama menyumbang. Dan untuk perkongsian bersama juga selepas ini bersama dengan Syafiq untuk pengumuman masuknya waktu solat fardu asar bagi bandar-bandar utama di Malaysia.